Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pelajaran tahun 2 Jawi untuk petang ini, saya akan masukkan silibus baru tajuk yang pertama, iaitu bunyi perkataan. Tajuk dia, tajuk diftong. Apakah yang dimaksudkan dengan diftong? Diftong ialah gabungan dua huruf vokal dalam satu suku kata yang dilafazkan secara geloncor. Saya ulang lagi sekali, maksud diftong, gabungan dua huruf vokal dalam satu suku kata yang dilafazkan secara geloncor. Okey. Anak-anak semua ingat tak huruf vokal dalam Jawi? Okay, kat sini saya bahagikan huruf vokal Jawi dan juga huruf vokal dalam Rumi. Huruf vokal dalam Jawi ada 3 sahaja, iaitu alif, waw dan ya. Itulah huruf vokal dalam Jawi. Berbanding huruf vokal dalam Rumi ada 5. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Okey, itu huruf vokal ya anak-anak semua, ingat ya. Okey, seterusnya. Jenis-jenis diftong ada 3. Iaitu yang pertama, bunyi diftong yang pertama bunyi I. I, alif, ya atau alif, hamzah, ya. Alif, ya atau alif, hamzah, ya. Okey, itu adalah bunyi yang pertama untuk diftong. Diftong yang kedua berbunyi au. Alif, waw ataupun alif, hamzah, waw. Ejaan dalam Jawi dia. Bunyi yang ketiga bunyi oi. Dalam ejaan Jawi dia, waw, ya, oi. Dan juga ataupun alif, waw, ya, oi. Okey, ingat ya, saya ulang lagi sekali. Jenis diftong ada 3 bunyi. I, au, oi. Okey, kita pergi kepada contoh bunyi I. Tengok contoh bunyi I. Dia terbahagi kepada 2 bahagian pula. Bahagian yang pertama, diftong di tengah kata, akhir atau pada eka suku. Eka suku tu maksudnya bunyi perkataan tu ada satu suku kata je. Okey, contoh. Contoh untuk perkataan di tengah kata, perkataan Kailan. Tak ada kan? Kita tak ada sebut kailan. Itu maksudnya geloncor. Kita sebut terus dia bunyi vokal tersebut. Dalam Jawi dia, kailan. Kaf alif, ya, lam, nun. Kailan. Contoh yang kedua, laici. Tak ada kan orang sebut laici. Kita pun sebut laici. Terus dia bunyikan vokal tersebut. Contoh yang ketiga adalah pada akhir suku kata. Serai. Contoh lagi yang ke bawah dia, yang nombor 4. Tupai. Tak ada orang sebut tupai. Okey, eka suku. Inilah maksud dia eka suku. Perkataan eka suku bunyinya satu suku kata je. Hai. Okey. Bahagian yang kedua, diftong I digunakan pada awal suku kata. Dekat sini saya bagi 2 contoh sahaja. Iaitu yang pertama, aileron.
Nampak tu ejaan diftong di awal suku kata alif, hamzah, ya. Kena letakkan hamzah dekat situ. Yang kedua, I sing. I sing. Jelas ni setakat ni untuk diftong untuk murid tahun 2. Contoh yang kedua adalah contoh bunyi diftong au. Bunyi diftong au. Alif waw ataupun alif hamzah waw. Terbahagi kepada 2 juga. Yang pertama digunakan di tengah kata, akhir atau pada eka suku. Contoh yang pertama yang saya bagi dekat sini, tauge. Tauge. Tak ada kan orang sebut tauge. Tauge. Tak ada. Jadi kita sebut geloncor. Geloncor tu teruskan je bunyi vokal, 2 gabungan vokal ni. Tauge. Yang kedua, saudara. Saudara. Tak ada kan orang sebut saudara. Orang sebut saudara. Okey, contoh lagi. Pisau. Yang ni duduk dekat akhir kata. Pisau. Pisau. Yang seterusnya, limau. Limau. Ke ada sebut limau? Tak ada kan orang sebut limau. Saya nak buah limau satu. Limau. Okey, last kali. Contoh untuk eka suku. Eka suku tu saya kata tadi, dalam satu suku kata je lah bunyi dia. Contoh, kau. Kau. Okey. Bahagian yang kedua, diftong au digunakan pada awal suku kata. Contoh saya bagi 2 di sini. Iaitu perkataan yang pertama, audio. Audio. Tengok ejaan Jawi dia. Alif, hamzah, waw. Audio. Contoh yang kedua saya bagi. Contoh yang kedua, automatic. 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 Senang je diftong ni. Tak susah pun. Okey, contoh yang terakhir sekali. Okey, contoh yang terakhir untuk bunyi diftong adalah bunyi diftong oi. Oi. Sama je, dia terbahagi kepada 2 juga bahagian dia. Yang pertama, penulisan diftong oi itu dia berada di tengah, di akhir atau eka suku. Eka suku tadi tu satu suku kata tu je lah saya kata. Contoh yang pertama saya bagi dekat sini, boycott. Boycott. Contoh, boycott. Waw ya, boycott. Tak ada kan orang sebut boycott. Boycott. Tak ada. Boycott. Okey, contoh yang kedua, dodoi. Dodoi. Tak ada kan kalau kita dengar orang sebut dodoi. Dodoi lah saya, tak ada. Dodoi. Contoh yang ketiga, kaloi. Ikan kaloi. Ke ada sebut kaloi. Ikan kaloi. Tak ada. Kaloi. Itu maksud geloncor. Banyak kali saya akan terangkan. Takut anak-anak murid tak faham. Geloncor, benda tu geloncor Ustazah. Alah, geloncor lah. Sebutan tu kita terus je sebut. Tanpa kita membezakan bunyi vokal tu. A, E, I, O, U tadi tu kan. Maknanya kita gabungkan dalam satu suku kata tersebut. Kaloi. Kaloi. Last kali, eka suku, hoi. 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 Okey. Yang terakhir, untuk contoh oi di awal suku kata, hanya ada satu sahaja di dalam penulisan Jawi setakat ini. Yang mana saya semak banyak-banyak buku, memang ini sahaja perkataan yang ada contohnya. Contoh perkataan untuk diftong oi di awal suku kata, oidium. Oidium.
Ejaan dia alif, waw, waw, ya. Waw tu kena ada 2. Okey? Jelas ya anak-anak murid tahun 2. InsyaAllah nanti Ustazah akan kongsikan satu dalil tu yang mana Ustazah tunjukkan padanan Rumi dan Jawi. Nanti Ustazah akan bagi latihan nak menulis dalam Jawi. Macam mana awak nak menulis Jawi ni? Kalau awak tak hafal padanan Rumi dan Jawi, agak sukar untuk kita menulis Jawi. Dan juga tolong hafal huruf tunggal Jawi. Ni tahun 2 ni. Kena lebih sikit lah kita ambil daripada pelajaran tahun 1 tu. Boleh ya anak-anak murid tahun 2? Okey. Okey, terima kasih untuk pelajaran kita hari ini untuk bunyi diphthong. InsyaAllah kita akan sambung bunyi lain pula. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.